Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan semua? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini merupakan hari pertama kita menyambut Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, memberi limpah rahmat, kurnia yang tidak terhingga, dan akhirnya kita mohon keampunan daripadanya, dan seterusnya kita memohon kepada Allah supaya kita dibebaskan daripada api neraka. Tuan-tuan sekalian, pada petang ini dan seterusnya pada bulan Ramadan ini, melalui TV Kelantan atau Kelantan TV akan mengadakan program Al-Bayan di sebelah petang. Dan insya-Allah tuan-tuan boleh ikuti program ini pada setiap hari di sebelah petang. Semoga program ini akan memberi manfaat kepada kita semua. Dan program ini tuan-tuan ialah setiap ustaz yang akan tampil di sini untuk membaca beberapa petikan ayat Al-Quran dalam masa bulan Ramadan ini dan diberi huraian-huraiannya mengikut apa yang ada di dalam ayat itu. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, ayat yang akan saya bacakan untuk kita renungi bersama pada kali ini ialah bermula daripada ayat pertama daripada surah Al-Baqarah sehingga ayat kelima. InsyaAllah saya akan baca dulu dan saya akan beri maksud penerangannya dan insyaAllah akan disusuli dengan huraian. Marilah sama-sama kita membaca ayat yang dimaksudkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul Azim. Maksudnya Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara gaib dan mendirikan salat, mengeluarkan zakat dan membelanjakan harta mereka sebahagian daripada rezeki yang kami telah berikan kepada mereka. Dan juga orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu ya wahai Rasulullah, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat dengan sepenuhnya. Mereka itulah
orang yang tetap mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka lah orang-orang yang berjaya. Tuan-tuan sekalian, ayat yang kita baca ini ialah ayat pertama sampai ayat kelima daripada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini, tuan-tuan, adalah merupakan surah yang kedua dalam susunan Al-Quranul Karim. Sebelum itu, tuan-tuan, dalam sempena hari Ramadan ini, salah satu amalan yang dituntut kepada kita umat Islam adalah supaya kita membaca Al-Quran, memahaminya dan menghayatinya. Dan setiap orang sudah tentu mengharapkan keridaan Allah dan takut daripada azabnya. Antara cara yang telah ditentukan atau disyariatkan ialah antara lain dengan membaca Al-Quranul Karim, khususnya pada bulan Ramadan yang mulia ini, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat keredaannya. Kerana apa? Kerana Quran adalah sebaik-baik kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada lagi kitab atau pedoman yang terbaik di atas dunia ini. Tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran agar kita membacanya, supaya kita memahaminya dan kita tadabburnya, tadabbur maknanya, mengetahui suruhannya, larangannya. Kemudian kita diminta untuk beramal dengan apa yang kita tahu tadi, dengan suruhan dan larangannya. Kerana Al-Quran itu akan menjadi hujjah, sama ada menyokong kita atau menentang kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quranu hujjatul laka aw alaik. Quran itu akan memberi hujjah, dokongan kepada kamu, atau dia akan menentang kamu. Dan di samping itu, tuan-tuan, kita tahu bahawa banyak hadis yang telah diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa orang yang membaca Al-Quran itu akan diberi syafaat oleh Al-Quran di akhirat nanti. Selain daripada itu, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim dan memberi jaminan orang yang membaca Al-Quran dan beramal dengan Al-Quranul Karim tidak akan sesat dan tidak akan celaka di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surah Taha ayat 123 atau 123, "Famanittaba'a hudaya fala yadhil wa la yashqa." Sesiapa yang mengikut hidayahku, yakni hidayah daripada Allah yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran, dijamin dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Sesat di dunia, celaka di akhirat, sebagaimana telah diberi tafsirannya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kerana itu, kita sebagai umat Islam yang berada pada bulan Ramadan ini khasnya, dan di bulan-bulan lain juga, agar jangan lupa atau lalai daripada membaca Al-Quran atau enggan membaca Al-Quran dan tadabburnya. Orang yang enggan membaca Al-Quran akan menyebabkan hidup mereka jadi sempit dan akan jadi orang yang teraniaya atau menganiayai diri sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang enggan atau berpaling daripada mengingatiku, maka akan dia hidup di dunia ini dalam keadaan sempit, susah, dan kami, yakni Allah, akan himpunkan dia di akhirat nanti sebagai orang yang buta. Sehingga mereka berkata, "Ya Allah, ya Tuhan kami, kenapalah kamu lahirkan atau bangkitkan kami di akhirat ini dalam keadaan buta, sedangkan kami di dunia dulu dapat melihat celek mata kami." Allah Subhanahu Wa Taala bagitulah balasan kepada orang yang telah diberikan
kesempatan untuk tadabbur Al-Quran, mengaji Al-Quran dan hidayah Allah, tapi mereka menolak, tidak mau, maka sewajarnya mereka dilupai dan dibangkit dalam keadaan begitu. Tuan-tuan sekalian, Al-Quran juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada manusia apa yang diperlukan oleh mereka dalam hidup ini. Kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, banyak yang kita perlu. Perlu makan, perlu minum, perlu pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Maka antara perkara yang kita sangat perlu, bukan setakat makan dan minum, tetapi kita perlu kepada bimbingan, perlu kepada penjelasan, perlu kepada petunjuk, perlu kepada nur, cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada kita Al-Quran, dan Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Maksudnya, kami, yakni Allah, menurunkan kepada kamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Kitab, yakni Al-Quran. Al-Quran itu menjelaskan semua perkara, dan dia membawa hidayah, membawa rahmat, memberi rahmat dan juga kegembiraan kepada orang-orang muslimin, orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran juga membimbing manusia, orang yang mengikutnya, keluar daripada kegelapan, keluar daripada kekabutan, kekalutan, dan dapat hidup dengan aman dan damai, tenang dan bahagia. Dalam hubungan ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman lagi dalam surah Al-Maidah, "Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam." Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah orang yang mengikut Al-Quranul Karim, hidayahnya mendapat keredaan dan juga jalan keselamatan dan kesejahteraan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dan mereka akan dikeluarkan daripada kegelapan, kekufuran, kesesatan kepada cahaya, kepada iman, kepada Islam. Biiznihi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Al-Quran itu membawa hidayah kepada mereka, menunjuk jalan kepada mereka, iaitu jalan yang lurus. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin." Ayat surah Yunus ayat 57. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kamu nasihat, peringatan daripada Tuhan kamu, yakni Allah Subhanahu wa taala, wa shifaa'un lima fis sudur, dan juga yang datang itu Al-Quran memberi syifa, menjadi penawar apa yang ada dalam hati kamu, penyakit yang ada dalam hati kamu. Tak kira penyakit apa, penyakit fizikal atau penyakit rohani. Wa hudan wa rahmatan lil mu'minin, dan Al-Quran itu adalah hudan, membawa hidayah, memberi hidayah, membawa rahmat, memberi rahmat untuk orang-orang yang beriman. Jadi tuan-tuan, Al-Quran ni akan menyelesaikan, kalau kita beramal dengan Al-Quran, Al-Quran akan menyelesaikan masalah manusia secara umumnya, dan secara khususnya kepada pribadi yang mengamal Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan masalah dia, memberi syifa, hudan, syifa, rahmah. Syifa penyembuh. Ada orang sakit mungkin sakit fizikal ataupun juga sakit jiwa. Sakit jiwa ni banyak, bukan mesti orang tu hilang akal sakit jiwa, tetapi sakit jiwa itu termasuk kufur, syirik, sesat dan sebagainya, adalah penyakit-penyakit yang membaluti jiwa manusia sehingga mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, Al-Quran juga adalah memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada kita, malah menggesa dan menyuruh
orang-orang yang beriman, orang yang muslim, agar mereka membaca Al-Quran dengan sabdanya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, kerana Quran itu akan datang memberi syafaat kepada orang yang membacanya di akhirat nanti. Di akhirat nanti, semua orang memerlukan kepada bantuan, pertolongan, syafaat, maka salah satu golongan yang telah disebut oleh Allah dan beritahu oleh Rasulullah yang akan memberi pertolongan kepada seseorang itu, seorang yang beriman itu adalah Al-Quran yang dia baca di dunia semasa dia hidup di dunia ini. Tuan-tuan sekalian, Rasulullah SAW bersabda lagi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarnya. Belajar, mengajar. Tuan-tuan, semua kita alhamdulillah belajar Quran. Dan jangan lupa kita ambil bahagian yang kedua, mengajar mengikut kemampuan yang ada pada kita. Kalau kita boleh mengajar, kena kita ajar Quran, kerana itu adalah termasuk dalam golongan orang yang terbaik. Khairukum, orang terbaik di kalangan kamu. Semua kita mahu jadi orang terbaik. Jadi, kalau nak jadi orang terbaik, belajar Quran. Belajar Quran ni, tuan-tuan, kita bermula daripada belajar membaca sehingga betul. Betul di segi bacaannya, termasuk makhrajnya, termasuk hukum hakamnya. Itu betul di segi bacaannya. Dan begitulah juga betul di segi kepahamannya. Betul di segi tafsirannya. Dan betul di segi amalannya. Dan kita ajarkan kepada orang lain, sebarkan kepada orang lain, agar kebaikan-kebaikan yang ada dalam Quran itu yang kita tahu boleh kita kongsi kepada orang lain. Jadi di sini ada dua kebaikan. Yang pertama, kebaikan yang pertama, orang terbaik orang belajar Quran, orang terbaik orang yang mengajar Quran, orang menyebar Quran. Dan begitulah juga kita harapkan kita pada waktu ini dan pada bila-bila masa pun kita ingin tergolong di kalangan orang-orang yang terbaik. Tuan-tuan sekalian, kita kembali kepada ayat yang kita bacakan tadi, iaitu surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini, tuan-tuan, di segi mukaddimahnya, di segi kandungannya kita ingin tengok yang pertama. Tuan-tuan sekalian, surah Al-Baqarah ini yang pertama adalah surah yang kedua dari susunan Al-Quran. Kalau kita buka mushaf, selepas Fatihah, maka surah Al-Baqarah lah yang kedua. Itu satu. Seterusnya, surah Al-Baqarah adalah merupakan surah yang terpanjang atau paling panjang di dalam Al-Quran. Dia merangkumi juzuk pertama, juzuk kedua dan masuk ke juzuk yang ketiga. Paling panjang. Tidak ada lagi surah yang paling panjang di dalam Al-Quran selain daripada surah Al-Baqarah. Dan surah Al-Baqarah ini, tuan-tuan, mula diturun di Madinah Al-Munawwarah apabila Rasulullah SAW datang ke sana. Dan surah Al-Baqarah ini juga, tuan-tuan, adalah seperti surah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, iaitu surah-surah Al-Madaniyah. Iaitu surah-surah yang memberi titik berat tentang syariat atau tasyri' di segi kehidupan umat Islam dalam masyarakat baru, dalam suasana baru. Iaitu masyarakat yang terhimpun di dalamnya ialah agama dan kerajaan. Rasulullah SAW membawa agama pergi ke Madinah Al-Munawwarah, dan di Madinah juga Rasulullah SAW bersama-sama dengan orang Madinah telah membentuk kerajaan dan pemerintahan dan negara. Di sini Islam menurunkan syariat di Madinah untuk dilaksanakan agama dalam negara. Dan pelaksanaan agama dalam kehidupan ini tidak boleh dipisahkan dan diceraikan di antara satu sama lain. Bahkan ia bagaikan roh dan jasad. Andai kata roh tak ada, jasad tak ada apanya yang boleh kita buat. Ada jasad tak ada roh, dikatakan orang mati.
Jadi kalau sekiranya ada roh tak ada jasad, maka orang tidak boleh berbicara. Ada jasad, tidak ada roh, orang akan bawa ke kubur. Oleh kerana itu, kita sebagai umat Islam diturunkan Al-Quran untuk kita baca, untuk kita faham, untuk kita amal, untuk kita sebar dalam kehidupan kita dengan bentuk perundangan dan juga penghayatan sebagai dalam kehidupan kita ini. Surah-surah ini juga surah yang diturun Madinah dan juga surah-surah lain, semua sistem itu bertunjangkan kepada akidah Islam. Bertunjang kepada akidah Islam. Dan akidah Islam itu asasnya ada 3 yang paling utama, iaitu beriman dengan Allah dan Rasulnya, beriman dengan hari akhirat, dan juga beriman dengan amal saleh dan melakukan amal saleh. Ini tunggak utama di dalam ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah Al-Mukarramah, dan prinsip ini, asas ini diteruskan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Kerana itu, mana-mana ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bab hukum atau akhlak atau perundangan atau apa sahaja yang berkaitan dengan kehidupan manusia, tetap Allah kaitkan dengan akidah, dengan iman, dengan hari akhirat dan dengan amal soleh. Tuan-tuan sekalian, dalam ayat yang kita baca pada kali ini, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan beberapa sifat di permulaan surah Baqarah. Pada kali ini, pada kesempatan ini, kita membaca 5 ayat daripada surah Baqarah yang pertama, iaitu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang mukminin, orang yang bertakwa, orang yang mendapat hidayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan ayat yang berikutnya, 2 ayat yang berikutnya adalah tentang orang-orang musyrikin. Dan selepas itu Allah menceritakan dalam 13 ayat berhubung dengan golongan-golongan munafikin. Tuan-tuan sekalian, ini adalah golongan-golongan yang ada di dalam masyarakat pada ketika itu dan pada bila-bila masa. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah ini, dalam surah ini banyak peristiwa yang berhubung dengan orang-orang. Surah ini juga mengandungi ayat yang besar, ayat yang agung, ayat yang hebat, iaitu ayat Al-Kursi. Ayat Kursi merupakan ayat yang paling agung di dalam Al-Quran dan ia berada dalam surah Al-Baqarah. Dan kita tahu banyak kelebihan ayat Kursi, dan malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita agar kita selalu membaca ayat Kursi selepas salat, ketika nak tidur dan berbagai-bagai lagi, dan patut kita jadikan ia sebagai wirid harian kita, kerana di dalam ayat Kursi itu mengandungi perkara-perkara yang besar sebagaimana yang telah dihuraikan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga dalam surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat yang terakhir diturunkan. Ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu setelah Rasulullah pulang daripada menunaikan Hajjatul Wada. Dan ayat ini berbunyinya, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hendaklah kamu semua, maksudnya hendaklah kamu semua takut, gerun, beringat terhadap satu hari yang kamu semua akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang akan disempurnakan ganjaran kepada mereka. Kalau baik diberi baik, kalau buruk sebaliknya akan diberi keburukan terhadap mereka apa yang telah mereka lakukan, dan mereka tidak akan dizalimi. Ini ayat yang memberi peringatan kepada kita, iaitu diturun yang terakhir dan ada dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang paling panjang tuan-tuan di dalam Al-Quran
adalah juga berada dalam surah Al-Baqarah, iaitu ayat yang berkaitan dengan hutang. Ayat yang berkaitan dengan hutang ini tuan-tuan yang paling panjang dalam Al-Quranul Karim. Dan kerana itulah berhutang, sama ada memberi hutang atau berhutang dengan orang, ada suatu perkara yang berlaku dalam masyarakat. Kadang-kadang kita terpaksa berhutang, dan ramai orang berhutang, sama ada dengan individu atau dengan pihak-pihak lain seperti bank atau syarikat keuangan. Ini semua kita panggil berhutang. Begitu juga bergadai dan sebagainya. Semuanya ini disebut di dalam surah Al-Baqarah. Begitu juga tentang penyaksian. Bagaimana melaksanakan hutang itu. Kalau nak berhutang, siapa yang kena jadi saksi, berapa orang, siapa yang layak dan sebagainya, disebut di dalam surah Al-Baqarah. Dan tuan-tuan sekalian, kita tengok di sini juga Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita bahawa dalam surah Baqarah itu disebut tentang jangan menyembunyikan kebenaran dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, akhir sekali surah Al-Baqarah ditutup dengan doa yang kita selalu baca lepas daripada salat, terutamanya salat maghrib. Sentiasa kita dengar di mana-mana orang baca. Ayat yang terakhir surah Baqarah. Surah itu adalah doa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang bermaksud Rabbana, Tuhan kami, la tu'akhidhna, janganlah ambil kira salah. La tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Jangan letaklah ke atas kami. Jangan ambil kira dengan apa yang kami buat itu kalau yang tersalah ataupun kami lupa. In nasina aw akhtana. Apa perbuatan yang telah kami lakukan itu dalam keadaan kami lupa atau kami tersalah, jangan ambil kira, maafkanlah kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tahmil alaina isra kama hamaltahu ala allazina min qablina. Jangan letak bebanan ke atas diri kami sebagaimana engkau telah letak ke atas orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, jangan kamu bebankan kepada kami apa yang kami tidak sanggup pikulnya. Wa'fu anna, tolonglah maaf kepada kami. Waghfir lana, ampunkanlah kami. Warhamna, berilah rahmat kepada kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan bantulah kami di dalam menghadapi golongan-golongan kufar. Di sini tuan-tuan, kita berdoa dengan Allah di akhir surah Baqarah. Antara lain yang kita doa dalam ayat itu, Allah mengajar kita wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Ini 3 ungkapan yang paling besar, paling hebat. Kita mohon dengan Allah. Wa'fu anna, ya Allah, maafkanlah kepada kami. Waghfir lana, tolonglah ampun kami. Warhamna, dan berilah rahmat kepada kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, bantu kami dalam menentang golongan-golongan kufar. Wa'fu anna, tuan-tuan, para ulama memberi pandangan, ahli tafsir menyebut wa'fu anna, ya Allah, tolong maaf kepada kami. Maaf tentang apa? Kemaafan yang kita minta ialah kesilapan-kesilapan yang dilakukan semasa hidup kita. Kesilapan yang macam mana? Iaitu tidak melakukan apa yang disuruh oleh Allah. Satu kesilapan. Allah Subhanahu Wa Taala memerintah kita melakukan sesuatu, kita tak buat. Sebagai contoh, Allah suruh kita salat, kita tak salat umpamanya. Allah perintah kita berpuasa, kita tak puasa. Allah suruh beri zakat, kita tak keluar zakat apabila kita orang yang wajib keluar zakat. Begitulah juga perkara-perkara yang lainnya, iaitu
semua kesalahan ya Allah yang Engkau telah perintahkan saya atau perintahkan kami, tapi kami mengabaikannya. Wa'fu anna. Tolong ya Allah, maafkan kami. Kami hamba-Mu yang lemah. Kami hamba-Mu yang dhaif. Kami hamba-Mu yang selalu lupa dan khilaf. Tolong maaf pada kami ya Allah. Waghfir lana. Ya Allah, tolong maaf kepada kami. Tolong ampun kami. Ampun ni apa tuan-tuan? Ampun ialah setiap kesalahan yang Allah larang ada orang pergi buat. Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang ditegah. Tetapi ada orang yang melanggar. Sebagai contoh, Allah melarang mencuri. Ada orang mencuri. Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang melakukan judi. Ada orang berjudi. Dan seterusnya macam-macam seperti itu. Jadi, kesalahan-kesalahan itu adalah merupakan kesalahan yang diajar oleh Allah agar kita memohon keampunan daripadanya. Jadi tuan-tuan, kita mohon keampunan dengan Allah terhadap apa yang kita tak buat, dan kita mohon keampunan dengan Allah kesalahan yang kita langgar perintah Allah, dan yang ketiga kita minta Allah beri rahmat kepada kita. Bulan Ramadan adalah bulan rahmat. Bulan-bulan lain pun kita terus minta rahmat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keempat kita mohon dengan Allah supaya memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi golongan-golongan kufar yang sentiasa melakukan keburukan kepada orang Islam. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita berhenti rehat dahulu di sini, dan insya-Allah kita akan sambung lagi selepas ini. Bertemu kembali tuan-tuan. Alhamdulillah kita telah bincang tadi bahawa di antara kandungan Al-Quran, iaitu kandungan surah Al-Fatihah ini banyak. Seperti Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan prinsip-prinsip syariah perundangan kepada umat Islam dalam bidang yang sangat luas, merangkumi kehidupan mereka dalam bidang ibadah yang khusus dan juga ibadah umum. Ibadat khusus seperti solat, zakat, haji, puasa, berjihad dan sebagainya. Begitulah juga ibadat-ibadat umum seperti memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. Begitulah juga menyusun keluarga, rumah tangga, perkahwinan, perceraian, penyusuan, iddah dan sebagainya. Begitulah juga bagaimana mengatur kehidupan anak-anak yatim yang telah ditinggal oleh kedua orang tua mereka atau salah seorang daripada mereka. Begitulah juga memberitahu kepada kita tentang haramnya makan harta orang lain dengan kebatilan. Begitulah juga tentang pembunuhan yang berlaku dalam masyarakat. Semuanya merupakan perundangan, peraturan yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah. Tuan-tuan sekalian, selain daripada itu kita ingin melihat lagi Allah Subhanahu Wa Taala memberi tumpuan utama kepada surah ini ialah orang yang mengikut agama Islam dan juga orang yang tidak mengikut agama Islam. Tuan-tuan sekalian, surah ini dinamakan dengan Al-Baqarah, iaitu diambil daripada satu peristiwa yang penting berlaku di zaman Nabi Musa AS, iaitu di mana telah berlaku satu pembunuhan. Semua orang tidak tahu siapa pembunuhnya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar disembelih seekor lembu dan diambil sebahagian daripada lembu itu diletakkan atau dipukul kepada orang yang mati, dan orang yang itu akan bangun memberitahu siapa pembunuhnya. Dan ini telah semua orang tahu cerita ini, dan tuan-tuan boleh rujuk di dalam kitab-kitab tafsir. Tuan-tuan sekalian, ayat yang menceritakan hal itu ialah tersebut dalam ayat 67 daripada surah ini. Tuan-tuan sekalian, kelebihan surah Al-Baqarah. Tuan-tuan sekalian, banyak hadis-hadis daripada Rasulullah SAW menyebutkan kelebihan, keistimewaan, kedudukan surah Al-Baqarah. Di sini saya akan hanya membawa beberapa hadis untuk berkongsi
dengan tuan-tuan. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, la taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Maksudnya, jangan kamu jadikan rumah kamu kubur. Sesungguhnya syaitan lari daripada rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Jadi tuan-tuan, kalau sekiranya dalam rumah itu tidak dibaca Al-Quran, sunyi sepi, tidak kedagangan ayat-ayat Al-Quran, sama ada surah Baqarah atau surah-surah lainnya, maka rumah tersebut dianggap seperti kubur. Sepi. Kerana itu tuan-tuan, jangan sampai rumah kita jadi kubur sebagaimana disebut oleh Rasulullah SAW. Khasnya kita perlulah membaca Al-Quran, terutamanya surah Al-Baqarah. Kerana surah Baqarah itu diberitahu oleh Rasulullah, syaitan akan lari. Syaitan tidak akan berada di situ. Begitulah juga Rasulullah SAW sebut, Iqra'u surat Al-Baqarah. Hendaklah kamu baca surah Baqarah, dan sesiapa yang membacanya akan mendapat keberkatan, dan orang yang meninggalkan daripada membacanya, dia akan kecewa. Dan orang yang membaca surah Baqarah tidak akan terkena sihir. Tuan-tuan sekalian, selain daripada itu, Rasulullah SAW sebut lagi, Inna likulli syai'in sanama, wa inna sanama al-Quran suratul Baqarah. Man qara'aha fi baitihi layla, lam yadkhul syaitan baitahu thalatha layal. Wa man qara'aha naharan, lam yadkhul syaitan baitahu thalathata ayyam. Bermaksud, setiap sesuatu ada yang tinggi, yang mulia. Dan kemuliaan Al-Quran ialah pada surah Baqarah. Sesiapa yang membaca surah Baqarah di rumahnya, di waktu malam, maka syaitan tidak akan masuk ke rumah tersebut 3 malam. Dan sesiapa yang membaca surah Al-Baqarah di siang hari, maka syaitan tidak akan masuk ke rumah tersebut selama 3 hari. Iaitu tuan-tuan, ini adalah sebahagian daripada keistimewaan, kedudukan, ketinggian surah Al-Baqarah, dan di sana banyak macam lagi, banyak hadis yang telah diberitahu oleh Rasulullah SAW, kedudukan, keistimewaan dan ketinggian yang ada dalam surah Baqarah. Antaranya adalah dalamnya ada ayat Al-Kursi. Tuan-tuan sekalian, mari sama-sama kita pergi kepada pengertian yang kita baca tadi, iaitu bermula dengan Alif Lam Mim. Tuan-tuan sekalian, kita semua membaca Al-Quran, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Dalam hubungan ini tuan-tuan, kita mulakan dengan baca basmalah. Kalau kita tengok surah Baqarah dan mana-mana surah pun dimulakan dengan basmalah. Dan kerana itu basmalah ini kalau kita tengok ada di setiap surah kecuali Al-Bara'ah atau surah Bara'ah. Itu sahaja yang tak ada basmalah. Tuan-tuan sekalian, basmalah itu sebagai tanda pengiklanan Allah Subhanahu wa taala bahawa Al-Quran itu datangnya daripada Allah, bukan daripada manusia. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk memberi hidayah kepada manusia, untuk memberi petunjuk jalan yang baik agar manusia mengikutinya dan memberitahu jalan yang buruk agar mereka menjauhinya. Dan sudah pasti para sahabat yang terutama yang berada bersama Rasulullah SAW, mereka adalah orang yang paling beri perhatian utama kepada Al-Quranul Karim, dan malah mereka sentiasa belajar, membaca dan memahaminya sehingga menjadikan itu perkara yang utama di dalam hidup mereka. Tuan-tuan sekalian, surah Al-Baqarah ini dimulakan dengan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini adalah disebut sebagai
al-huruful muqatta'ah, iaitu huruf yang dibacakan satu-satu. Walaupun tulisnya sebangkai satu kalimah, seolah-olah kita nampak begitu, tetapi dia perlu dibaca satu huruf demi satu huruf. Alif, lam, mim. Karena itulah Rasulullah SAW menyebut alif lam mim itu bukan satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dibaca mengikut huruf-hurufnya yang tertentu. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, ada banyak surah-surah yang didahulukan dengan huruf-huruf al-muqatta'ah. Seperti alif lam. Semuanya ada huruf-huruf muqatta'ah ini ada 14 huruf semuanya. Dan ia merupakan sebahagian atau separuh daripada huruf-huruf hijaiyah, iaitu huruf Al-Quran ini, kecuali alif. Kalau kita buang alif satu, maka ada 14 huruf. Kerana tulisan huruf Arab itu, hijaiyah itu ada 29 dengan alif. Kalau kita buang alif satu, maka huruf-huruf yang mengandungi duduk di depan surah itu ada 14 huruf semuanya. Dan surah-surah Al-Quran yang didahulukan dengan huruf-huruf al-muqatta'ah seperti alif lam ini ada sebanyak 29 surah. Ada surah yang dimulakan dengan satu huruf. Ada surah yang dimulakan dengan dua. Ada yang dengan 3 huruf. Ada yang dengan 4 huruf. Ada yang dengan 5 huruf. Yang pertama, surah yang dimulakan dengan 2 huruf, iaitulah surah Maryam dan surah Asy-Syura. Surah Maryam, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Surah Maryam, Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Kemudian surah yang dimulakan dengan 4 huruf, iaitu surah Al-A'raf, surah Ar-Ra'du. Iaitu, dan surah ini kita mula tengok alif lam mim sad dan juga alif lam mim ra. Ada surah yang dimulakan dengan 3 huruf, iaitu alif lam mim, surah Baqarah, Al-Imran, Ankabut, Ar-Rum, Luqman dan Sajdah. Ada surah yang dimulakan dengan 3 huruf juga dengan alif lam mim ra, iaitu surah Yunus, surah Hud, Yusuf, surah Ibrahim dan surah Al-Hijr. Seterusnya ada surah yang dimulakan dengan ta, sim, mim, iaitu Asy-Syu'ara dan Al-Qasas. Kemudian ada surah yang dimulakan dengan 2 huruf, iaitu 6 surah dimulakan dengan Hamim, iaitu surah Ghafir, Fussilat, Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah dan Al-Ahqaf. Dan surah yang lain lagi ialah Taha, Tasin dan surah, iaitu dalam surah An-Naml dan Yasin. Dan ada surah yang dimulakan dengan hanya 1 huruf, iaitu surah Shad, surah Qaf dan surah Nun. Inilah tuan-tuan huruf-huruf kita sebut al-huruful muqatta'ah, iaitu huruf-huruf hijaiyah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan di dalam Al-Quran yang duduk di awal setiap surah yang disebutkan tadi. Jadi tuan-tuan, para ulama telah memberikan berbagai pandangan maksud dengan surah-surah itu. Dan saya pada kesempatan ini tidak ingin menguraikan satu-satu, tapi cukup untuk berkongsi bahawa surah-surah tersebut yang dimulakan dengan huruf-huruf yang al-muqatta'ah ini adalah untuk memberi gambaran kepada keagungan dan mukjizatul Al-Quranul Karim, dan mencabar orang Arab yang fasih pada ketika itu agar mereka bawa tandingan Al-Quranul Karim. Dan
Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan bahawa Al-Quran ini bukan buatan manusia, bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya ia datang daripada manusia, sudah pasti orang-orang pada masa itu yang hebat dengan pencapaian bahasanya dapat melakukannya, dapat mengatasinya. Tetapi mereka telah dicabar dan dicabar sehingga Allah cabar dengan 3 peringkat. Allah cabar supaya membawa sama dengan Al-Quran. Mereka tidak mampu. Cabar kali yang kedua, peringkat yang kedua, hanya membawa 10 surah daripada Al-Quran. Tak kiralah panjang ke pendek, mereka tidak mampu. Akhir sekali, Allah Subhanahu wa taala mencabar agar mereka membawa hanya 1 surah, satu surah saja. Namun mereka tidak mampu. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Kalau mereka sudah tidak dapat melakukan, mereka tidak akan dapat melakukannya sampai bila-bila. Dan cabaran ini dibuka sampai akhirat. Dan tidak ada setakat ini siapa pun boleh mencabar mukjizat Al-Quranul Karim dan membawa standing dengannya. Kerana itu tuan-tuan, disebut juga pada zaman Rasulullah SAW, apabila Rasulullah membaca Al-Quran Al-Karim, orang buat sibuk, buat hingga bangga agar orang tidak mendengar bacaan Rasulullah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan dengan kalimah-kalimah yang pendek seperti Qaf, Nun dan sebagainya, Sad, orang akan tertarik, orang diam. Kenapa? Al-Quran yang diturunkan itu adalah juga mengguna bahasa-bahasa kalimah-kalimah yang diguna oleh mereka. Namun mereka tidak dapat atau terdaya untuk mengatasi, apalagi melawan Al-Quran, mukjizatul Al-Quranul Karim. Tuan-tuan sekalian, Alif Lam Mim sebagaimana yang disebutkan tadi, dia bukan satu huruf, tetapi 3 huruf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqul alif lam mim harfun, walakin alif harf wa lam harf wa mim harf." Maksudnya, sesiapa membaca 1 huruf daripada kitab Allah, maka dia akan dapat 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu diganda dengan 10 kebaikan. Dan aku, kata Rasulullah, tidak berkata alif lam mim 1 huruf. Tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Bayangkan tuan-tuan, orang baca Quran, disebut alif lam mim, 3 huruf Al-Quran. Maka dia sudah dapat kebajikan hasanah. Berapa? 30 hasanah. 30 ganda. 30 pahala. Baru sebut. Itulah kehebatan Al-Quran. Apalagi kalau dia baca ayat-ayat Al-Quran yang lain, yang banyak lagi. Baca Fatihah, baca Qul Huwallah, baca Qul A'udzu Birabbin Nas. Atau mana-mana ayat. Tuan-tuan, bacalah Al-Quran. Jangan tidak baca. Bacalah ayat-ayat yang pendek. Jangan nanti kalau kita rasa tak dapat baca ayat yang panjang, lalu kita tidak baca. Baca. Tak mengapa. Baca sahaja mana-mana ayat dan baca saja untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan Al-Quran itu ada 3 perkara yang 3 sifat yang penting. Yang pertama, bahawa Al-Quran adalah kitab yang sempurna, mengandungi makna dan maksud, kisah, pengajaran, syariat yang sempurna, yang tidak ada cacat celanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu tetap daripada Allah Subhanahu wa taala dan tidak daripada sesiapa pun, bukan daripada Rasulullah sebagaimana orang kata kepada Nabi bahawa dia yang mencipta dan sebagainya. Tidak. Sesiapa yang perhati, siapa yang meneliti, maka jelas Al-Quran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dan tidak daripada manusia. Yang ketiga,
Al-Quran adalah sumber hidayah, sumber pimpinan, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang yang menjunjung titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Inilah yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita baca tadi, yang pertama menyebut Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang sanggup melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Orang-orang itulah orang-orang yang mendapat pujian Allah. Alif Lam Mim. Zalikal kitab. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang Al-Quran. La raib. Tidak syak lagi, tidak ragu lagi. Hudan lil muttaqin. Di sini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang Al-Quran. Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tetap benar, tidak ada ragu di dalamnya, pasti tepat apa yang diberitahu, dan apa yang diberitahu itu tetap akan berlaku. Dan dia adalah membawa petunjuk dan hidayah kepada seluruh manusia, dan khususnya orang-orang yang bertakwa. Siapa yang ingin mendapat kebaikan, mendapat keselesaan hidup, maka turutlah Al-Quran. Dan orang yang turut kepada Al-Quran itu adalah orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman dan membenarkan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disebut dalam Al-Quran berhubung dengan perkara-perkara ghaib, perkara-perkara yang tak nampak oleh panca indera kita dan tidak boleh dirasa dengan panca indera kita. Dan semua perkara itu diimani, dipercayai dan diyakini. Dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin dengan para malaikat yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana disebut oleh Allah dalam rukun iman. Dia yakin dengan al-jannatu wan nar. Dia yakin dengan apa sahaja, dengan qada qadar. Dia yakin dengan kitab-kitab. Dia yakin dengan hari akhirat. Semuanya yakin. Walaupun tak pernah lihat. Siapa yang lihat? Apa ni malaikat? Tak pernah melihat malaikat. Walaupun tidak pernah melihat, tetapi dia yakin dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia beriman. Siapa yang pernah tengok hari akhirat? Tiada siapa yang pernah tengok, tapi yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia beriman dengan betul-betul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Quran ada bangkit, ada hisab, ada titian, ada syurga, ada neraka. Semua ni kita tak pernah tengok. Tidak ada siapa pun yang tengok perkara-perkara seperti ini di dunia ini. Maka kita percaya, kita beriman. Kerana kita beriman dengan Allah, kita beriman dengan Rasulullah, kita beriman dengan Alkitab yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Oleh kerana semua perkara ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, iaitu Alkitab, maka kita beriman dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan sepenuh rasa. Begitulah juga tuan-tuan, orang-orang yang beriman tadi tidak sekadar mempercayai sahaja dalam jiwa, dalam hati, namun mereka juga perlu membuktikan kepercayaan tadi dengan tindakan, dengan amalan. Tindakan dan amalan itulah yang digambarkan oleh Al-Quran, allazina yuqimuna as-salah. Orang yang mendirikan salat. Orang yang mendirikan salat dengan cara yang betul, sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kamu, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat atau aku sembahyang. Rasulullah tunjuk kepada para sahabat bagaimana cara, kaedah, bagaimana takbiratul ihram,
qiyam, begitulah juga ruku, sujud, iktidal, duduk antara dua sujud, qiyam balik dan sebagainya. Rasulullah ajar satu-satu. Orang yang mendirikan salat adalah orang yang mendirikan salat dengan cara yang sempurna, dengan sebaik-baiknya, dengan penuh khusyuk kepada Allah, dengan penuh tadabbur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia akan melahirkan rasa takut, rasa sayang, rasa kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada salat yang menghubungkan antara individu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga menyebut di dalam ayat yang kita baca hubungan dengan masyarakat, iaitu infak dengan harta yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Kalau salat, hubungan dengan Allah, hablum minallah. Kalau infak, beri harta, beri zakat, tolong orang yang susah, yang memerlukan, ini adalah infak di jalan Allah, dan ini juga adalah ibadah, menghubungkan diri kita dengan Allah. Di samping itu hubung kait dengan masyarakat, dengan zakat, dengan sedekah, dengan nafkah yang wajib dilaksanakan di segi kehidupan kita, apa yang kita mampu, apa yang kita buat. Dan begitulah juga kita melihat bahawa orang-orang muttaqi itu ialah orang yang membenarkan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quranul Karim. Di samping Al-Quran, beriman dengan hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana hadis dengan Quran itu adalah sebagai kembar yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Kalau sekiranya dipisahkan, sudah pasti banyak ayat Al-Quran yang diturunkan secara umum tidak dapat dipahami dengan cara yang baik. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala sebut aqimus salah, dirikan salat, wa atuz zakah, keluar zakat. Allah tidak menceritakan secara detail bagaimana mendirikan salat. Begitulah juga kaedah mengeluarkan zakat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menyatakan, menghuraikan, memperincikan bagaimana menunaikan zakat, mengeluarkan zakat, dan begitulah juga cara mendirikan salat. Tuan-tuan sekalian, kita umat Islam membenarkan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan, mengiyakan, beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul-rasul sebelum baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah maka perkara ini kita beriman dengan secara umum, iaitu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam kitab-kitab yang terdahulu seperti Suhuf Ibrahim, Musa, dan kepada Nabi Musa diberi kitab Zabur, kepada Nabi Daud diberi kitab kepada Nabi Musa diberi kitab Taurat, kepada Nabi Daud diberi Zabur, kepada Nabi Isa diberi Injil. Kita beriman dengan semuanya itu sebagaimana kita beriman dengan Al-Quranul Karim. Namun Al-Quranul Karim telah merangkumi semua prinsip asas yang ada di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Tuan-tuan sekalian, kesimpulan yang boleh kita ambil dalam perbincangan kita ini, iaitu orang-orang mukmin yang disebut di dalam ayat yang telah kita bacakan tadi, ialah orang yang beriman dengan sesungguh-sungguhnya dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, iaitu beriman dengan perkara-perkara ghaib dan beriman dan melakukan amal soleh. Kemudian amalan itu, tuan-tuan, hendaklah dibina di atas akidah yang betul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjuk kepada kita agar kita letakkan usaha kita untuk jadi orang yang bertakwa. Dan sifat-sifat takwa itu disebut dalam ayat yang berikutnya. Dan itulah di antara matlamat Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa ini adalah agar kita mencapai sifat takwa tersebut. Tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita membaca Al-Quran, kita memahami Al-Quran, kita mentadabbur Al-Quran, dan seterusnya kita mengamalkan Al-Quran, dan kita sebarkan Al-Quran, dan kita berpakat untuk membangunkan hidup kita berdasar kepada wahyu Allah yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Rasulullah telah memberi
kenyataan yang jelas dan tegas, siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia tetap akan berada di atas jalan yang benar dan tidak akan sesat di dalam hidup ini dan tidak sengsara di dunia dan juga di akhirat nanti. Marilah tuan-tuan, kita sama-sama mengharapkan daripada Allah memberi taufik kepada kita supaya kita dapat beramal dengan apa yang kita tahu dan agar Allah menambahkan ilmu kepada kita apa yang kita tidak tahu lagi, dan mudah-mudahan semua umat Islam tergolong di kalangan orang yang berilmu. Dengan ilmu kita boleh beramal dengan ilmu Allah, dan amal itu akan betul dan Allah akan menerima amal-amal yang saleh. InsyaAllah tuan-tuan, setakat ini dulu kita bertemu, dan kita tuan-tuan, sebagaimana yang saya sebut di awal tadi, tunggulah masa di waktu petang, di sebelah petang, bersama-sama dalam ruangan Al-Bayan yang disiarkan oleh TV Kelantan. Sekian, wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.